dan salam sejahtera. Saya Nur Atasha Syahira binti Masrum, nombor matrik 264992, dan hari ini saya akan memberitahu sedikit tentang maksud serta perbezaan di antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Maksud sistem ekonomi Islam. Dalam sesuatu sistem ekonomi Islam, perkataan ekonomi itu sendiri merupakan kajian tentang tindakan tingkah laku manusia yang menggunakan sumber-sumber alam ciptaan Allah. Kesemua sumber-sumber alam ciptaan Allah yang digunakan dengan adil dan cekap sejajar dengan hukum-hukum syarak. Sistem ekonomi Islam berlandaskan dengan sumber utamanya, iaitu yang pertama adalah Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma' dan keempat qiyas sebagai ciri utamanya. Maksud sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional boleh dikatakan sebagai suatu sistem ekonomi yang sudah dipraktikkan secara meluas di dalam kalangan masyarakat mengikut ketentuan masyarakat. Sistem ekonomi konvensional terdiri daripada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosial dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem perusahaan bebas, iaitu sistem ekonomi yang dijalankan tanpa campur tangan kerajaan dan berasaskan keuntungan. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ataupun dikenali sebagai sistem perancangan pusat. Sistem ekonomi ini diamalkan bagi mengelakkan masalah-masalah timbul dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem ekonomi pasaran bebas serta sistem ekonomi sosialis ataupun dikenali sebagai sistem ekonomi perancangan pusat. Sistem ekonomi ini menggunakan mekanisme pasaran serta membenarkan kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Terdapat beberapa perbezaan di antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Antaranya, yang pertama adalah motif. Motif bagi ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam bukanlah bermotif semata-mata hanya kepada keuntungan, tetapi sistem ekonomi Islam juga bermotifkan kebajikan masyarakat, manakala sistem ekonomi konvensional hanyalah bermotifkan hanya semata-mata kepada keuntungan individu, di mana individu berhak untuk memperolehi keuntungan semaksimum yang boleh untuk mencapai kepuasan masing-masing. Yang kedua adalah perbezaan di antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional adalah peranan pengguna dan pengeluar. Pengguna berhak untuk memenuhi segala kemahuan dan kehendak selagi kehendaknya tidak melebihi batas, dan pengeluar juga boleh memilih barang yang hendak dipilih selagi ianya selaras dengan tuntutan syarak. Bagi sistem ekonomi konvensional pula, pengguna digelar sebagai raja dalam pasaran, manakala pengeluar hanya mengeluarkan barang yang mendapat permintaan tinggi sahaja daripada pengguna, dan itulah barang yang akan dikeluarkan oleh pengeluar. Perbezaan yang ketiga adalah agihan pendapatan. Bagi sistem ekonomi Islam, agihan pendapatan yang dilakukan adalah adil, di mana ini dilakukan dengan kerajaan membantu golongan yang berpendapatan rendah dengan membantu mereka untuk mendapatkan keperluan, di mana bagi golongan yang berpendapatan tinggi perlu membayar zakat untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah. Dan bagi sistem ekonomi konvensional, bagi agihan pendapatan yang dilakukan adalah tidak saksama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ifatul Widat binti Muhammad Fauzi, bernama Metrik 265088. Di sini saya akan menghuraikan ciri-ciri sistem ekonomi Islam dan ciri-ciri sistem ekonomi konvensional. Bagi sistem ekonomi konvensional, ianya terbahagi kepada 3, iaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pemilikan sumber. Sumber dimiliki sepenuhnya oleh Allah, manusia hanya sebagai pemegang amanah, dan sumber ekonomi perlulah digunakan secara cekap tanpa ada pembaziran. Ciri kedua ialah pembuat keputusan. Keputusan ditentukan oleh pengguna dan pengeluar, dan keputusan yang dibuat mestilah berasaskan prinsip dan hukum Islam. Ciri ketiga ialah pilihan. Bagi sistem ekonomi Islam, unsur Islam mestilah diutamakan apabila membuat satu pilihan, dan pilihan yang dibuat mestilah tidak bercanggah dengan prinsip Islam. Ciri keempat, penentu harga. Harga ditentukan oleh kuasa pasaran. Kerajaan akan campur tangan sekiranya berlaku ketidakadilan di dalam kuasa pasaran. Ciri yang kelima, persaingan. Persaingan wujud di antara pengeluar dalam mengeluarkan barangan swasta yang halal. Barangan awam sepenuhnya dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Ciri yang terakhir ialah motif. Motif bagi sumber ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seterusnya beralih pula kita kepada sistem ekonomi kapitalis. Ciri-cirinya yang pertama, pemilikan sumber. Sumber ekonomi dimiliki oleh individu dan pihak swasta. Kerajaan tidak campur tangan dalam pemilikan sumber. Ciri kedua ialah pembuat keputusan. Keputusan bagi sistem ekonomi kapitalis ditetapkan oleh pengguna dan pengeluar. Ciri ketiga, pilihan. Wujud kebebasan dalam memilih barangan dan pekerjaan bagi sistem ekonomi kapitalis. Ciri keempat, persaingan. Terdapat persaingan bebas antara pengeluar. Dan ciri yang terakhir ialah motif. Motif bagi sistem ekonomi kapitalis adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Seterusnya, sistem ekonomi perancangan pusat. Ciri-cirinya ialah yang pertama, pemilikan sumber. Sumber ekonomi bagi sistem ekonomi perancangan pusat adalah milik mutlak kerajaan. Yang kedua, pembuat keputusan. Keputusan ditetapkan oleh kerajaan. Ciri ketiga, pilihan. Tidak wujud pilihan dalam sistem ekonomi perancangan pusat. Ciri yang keempat, penentu harga. Harga barangan ditentukan oleh pihak kerajaan. Ciri kelima, persaingan. Tidak wujud persaingan dalam sistem ekonomi perancangan pusat. Dan ciri yang terakhir ialah motif. Motif sistem ekonomi perancangan pusat adalah untuk memaksimumkan kebajikan rakyat dan taraf hidup rakyat. Sistem ekonomi yang terakhir ialah sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya yang pertama, pemilikan sumber. Individu bebas memiliki sumber namun terdapat sumber yang dimiliki oleh pihak kerajaan. Yang kedua, pembuat keputusan. Pengguna dan pengeluar bebas membuat keputusan namun untuk barang awam, pihak kerajaan yang akan membuat keputusan. Ciri ketiga, pilihan. Individu bebas membuat pilihan walau bagaimanapun terdapat kawalan daripada pihak kerajaan. Ciri yang keempat, penentu harga. Harga barangan ditentukan oleh mekanisme harga. Kerajaan akan mengawal harga barang demi kebajikan masyarakat. Ciri yang kelima, persaingan. Wujud persaingan bagi pengeluaran barangan swasta dan bagi barangan awam, kerajaan merupakan pengeluar tunggal. Dan ciri yang terakhir ialah motif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fazira binti Muhammad Nazri, nombor metrik 265020. Hari ini saya akan membentangkan bab 3 iaitu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Terdapat 4 jenis sistem ekonomi. Yang pertama ialah kapitalisme. Yang kedua ialah perancangan pusat ataupun sosialisme dan komunisme. Yang ketiga ialah campuran dan yang keempat ialah Islam. Di bawah sistem ekonomi konvensional terdapat 3 sistem ekonomi iaitu sistem ekonomi kapitalisme, yang kedua ialah perancangan pusat dan yang ketiga ialah campuran. Saya akan membentangkan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Seterusnya saya akan memulakan dari segi sistem ekonomi konvensional, iaitu prinsip asas sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ialah mengakui hak pemilikan harta orang perseorangan secara mutlak. Yang kedua ialah kebebasan ekonomi mutlak selagi individu tersebut melakukan perniagaan berdasarkan undang-undang. Yang ketiga ialah
pasaran dan persaingan yang bebas. Yang keempat ialah ketidakseimbangan ekonomi. Dan yang kelima ialah memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan kerugian. Dan seterusnya ialah prinsip asas sistem ekonomi sosialisme atau komunisme, atau lebih dikenali sebagai perancangan pusat. Prinsip-prinsip sosialisme atau komunisme ialah hak milik negara atas semua cara pengeluaran sumber hasil adalah milik negara atau komuniti, di mana individu tersebut tidak diiktiraf pemilikan harta tersebut. Yang seterusnya ialah kesaksamaan ekonomi, di mana hak individu dikawal oleh prinsip kesaksamaan. Individu tersebut diberikan hasil berdasarkan keperluan hidupnya. Dan yang terakhir ialah penguasaan negara dikuasai oleh proletariat, iaitu penguasaan tersebut diambil alih oleh semua faktor pengeluaran. Yang terakhir ialah prinsip asas sistem ekonomi Islam. Terdapat beberapa prinsip di bawah sistem ekonomi Islam. Yang pertama ialah kebebasan individu, hak milik harta, ketidaksamaan ekonomi terkawal, keadilan dan kesaksamaan sosial, edaran kekayaan yang meluas, pengharaman pengumpulan harta, pengharaman institusi antisosial, dan kebajikan individu dan sosial. Di bawah prinsip sistem ekonomi Islam terdapat hak milik harta. Terdapat dua jenis hak milik, iaitu hak milik individu dan hak milik awam. Hak milik individu, Islam juga mengiktirafkan hak milik individu, yang di mana setiap orang akan mendapat balasan dari apa yang diusahakannya, dan ia merupakan tanggungjawab individu masing-masing. Yang kedua ialah hak milik awam. Hak milik awam ialah merupakan semua harta milik masyarakat yang memberi faedah kepada warga negara, dan harta tersebut mempunyai utiliti awam. Contoh-contoh hak milik awam merupakan tanah simpanan, tanah yang tidak bertuan, dan bahan galian yang terdapat di dalam sebuah negara. Contoh harta pemilikan negara merupakan harta baitul mal, harta zakat, harta cukai seperti kharaj, jizyah, usyur, dan harta rampasan perang. Terdapat beberapa tujuan pembahagian harta, iaitu untuk menyeimbangi kuasa politik antara individu dan awam, dan untuk menghayati konsep syura di antara pihak swasta dan kerajaan yang diberi amanah untuk memberi manfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Syahrin bin Muhammad Niti. Matrik nombor saya 259558. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang struktur sistem ekonomi Islam. Okey, seperti yang anda tahu, sistem ekonomi Islam mempunyai 3 sektor yang besar, iaitu politik, tijarah dan kebaikan. Kebaikan tu contoh yang anda tahu semua, itu sukarelawan dan membantu antara satu sama lain. Okey, sektor yang pertama, maksud saya struktur sektor yang pertama ialah sektor awam, iaitu kerajaan. Sektor awam ini menunjukkan kepada kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan secara langsung atau secara tidak langsung. Antara fungsi sektor awam ini kepada rakyat Malaysia ialah merancang dan melaksanakan polisi fizikal, keuangan dan pembangunan. Yang kedua, pentadbiran dan pengurusan harta hak milik negara. Dan yang ketiga ialah pengurusan semua sektor, iaitu awam dan swasta melalui agensi Al-Hisbah. Okey, terdapat 8 tanggungjawab kerajaan. Yang pertama, memastikan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua ialah jaminan sosial, agihan pendapatan, dasar
pekerjaan dan upah, memerangi riba, mobilisasi sumber asli, kesamaan peluang. Okey. Yang kedua, sektor yang kedua adalah sektor swasta. Yang tadi sektor awam, iaitu kerajaan. Ini sektor swasta. Sektor swasta ini mementingkan secara individu atau kolektif berusaha mencari rezeki dan menggunakan tenaga, kebolehan dan harta dalam bidang seperti pertanian, pelombongan, pengusahawan, pembinaan, keuangan dan sebagainya. Dan amalan pembelanjaan dijalankan dengan rezeki ini menjalankan tanggungjawab seperti zakat dan amalan belanja di jalan Allah, iaitu infak fi sabilillah. Dan fungsi sektor swasta ini ialah kewajipan berusaha mendapatkan rezeki yang halal dan menunaikan tanggungjawab infak fi sabilillah, mempelbagaikan sumber rezeki yang baik dan bermanfaat melalui mekanisme memberi perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna secara meluas dan secukupnya. Okey, hukum hakam yang wajib dipatuhi, iaitu mekanisme muamalat melibatkan akad jual beli, jualan, tempah sewa menyewa, muharabah, musyarakah dan sebagainya. Okey, sektor yang ketiga ialah sektor sosial atau dikenali sebagai kebajikan masyarakat. Okey, sektor ini adalah unik dalam sistem ekonomi Islam. Ia sama penting dengan sektor lain. Kegiatan dalam sektor ini dilakukan dengan menggunakan harta milik bersendirian, sedekah, tatawuk awam dan juga baitul mal. Okey, fungsi sektor ini ialah membantu golongan yang lemah, menyediakan skim kesejahteraan sosial iaitu al-daman al-ijtima, sama ada oleh kerajaan atau persendirian. Dan yang ketiga ialah menyediakan prasarana di peringkat asas. Okey, hukum hakam yang bersangkutan dalam sektor ini ialah zakat, pemberian sukarelawan, wakaf sama ada wakaf am atau khas, pinjaman kebajikan iaitu qardul hasan. Okey. Institusi yang terlibat meliputi kerajaan awam atau swasta seperti institusi perbendaharaan iaitu Baitul Mal, institusi zakat atau wakaf, yayasan badan amal atau kebajikan. Okey. Seperti yang anda tahu, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Implikasi dari konsep khalifah ini ialah ukhuwah sejagat, sumber sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, gaya hidup yang sederhana iaitu humble sepanjang masa, manusia yang merdeka. Keadilan berbanding dengan zulm, ejaan dia ZULM, zulm, mengkehendaki bahawa sumber sebagai suatu amanah dari Allah digunakan bagi merealisasikan maqasidal syariah. 4 darinya ialah memenuhi kerajaan, sumber pendapatan yang terhormat, pengagihan pendapatan dan harta secara saksama, dan pertumbuhan kestabilan. Itu saja yang saya dapat terangkan tentang struktur sumber ekonomi Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Izzuddin Akmal bin Muhammad Ali. Nama matrik 264858. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang institusi dalam ekonomi Islam dan institusi dalam ekonomi konvensional.
Okey, dalam institusi ekonomi Islam terdapat 4 institusi, iaitu yang pertama sistem perbankan Islam, yang kedua adalah zakat, yang ketiga adalah wakaf dan yang keempat adalah Al-Hizbah. Sistem perbankan Islam ini bermula dengan pengenalan sistem perbankan tanpa faedah SPTF di bank konvensional. Ia menawarkan produk-produk berperbankan yang berlandaskan prinsip Islam dan disambut baik oleh orang Islam dan bukan Islam. Konsep-konsep Islam yang selalu digunakan pakai dalam perbankan Islam ialah perkongsian untung mudarabah, simpanan wadiah, 3 usaha sama musyarakah, 4 kos tokok murabahah dan 5 sewaan ijarah. Okey, yang kedua adalah zakat. Apa itu zakat? Zakat bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat. Hukum zakat adalah fardu ain kepada setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Hikmat disyariatkan zakat ialah 1. Mengagihkan sebahagian hasil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada. Kedua, membersihkan diri pembayar zakat. Yang ketiga, membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat. Yang keempat adalah mewujudkan sifat terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan golongan yang berada. Yang kelima, mengurangkan perasaan iri hati di kalangan yang kurang bernasib baik. Syarat wajib berzakat, iaitu yang pertama adalah Islam. Kewajipan zakat hanya dikenakan ke atas orang-orang Islam sahaja, bukan kepada orang kafir maupun orang Islam yang telah murtad. Yang kedua adalah merdeka. Hanya mereka yang merdeka dan bukan hamba abdi yang diwajibkan zakat. Yang ketiga adalah sempurna milik. Harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka tanpa campur tangan orang lain. Okey, asnaf zakat. Okey, asnaf zakat. Antara golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala ialah yang pertama ialah fakir. Fakir iaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tiada mata pencarian, atau ada mempunyai mata pencarian tetapi hasil pendapatannya tidak cukup untuk menampung keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Yang kedua ialah miskin, iaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan diri atau tanggungannya. Yang ketiga adalah mu'alaf, iaitu saudara baru yang memeluk agama Islam, iaitu orang yang dijinakkan hatinya dengan diberi bantuan supaya mereka tetap teguh mencintai Islam. Okey, yang keempat dalam institusi ekonomi, yang ketiga dalam institusi ekonomi Islam iaitu wakaf. Okey, wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya, harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya kepada pengguna wakaf tersebut dari mula hartanya diwakafkan hingga ke akhirnya. Okey, wakaf terbahagi kepada dua, iaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli ialah wakaf yang dikhususkan kepada manfaatnya kepada ahli keluarga yang telah ditentukan oleh pewakaf. Wakaf khairi pula ialah wakaf yang terbahagi kepada wakaf am dan wakaf khas. Okey, yang keempat adalah Al-Hizbah. Al-Hizbah dari segi konsep bermakna mencongak, menyemak dan menilai pencapaian diri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran yang telah diamanahkan. Okey, institusi Al-Hizbah, iaitu ada 5 institusi Al-Hizbah, iaitu yang pertama, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM. Yang kedua, Majlis Mufti Kebangsaan. Yang ketiga adalah Jabatan Agama Islam JAIS. Yang keempat adalah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS. Yang kelima adalah Majlis Agama Islam Pahang MAIP.
Okey, seterusnya saya akan membincangkan institusi ekonomi konvensional. Okey, dalam institusi ekonomi konvensional ni ada terdapat 5 institusi, iaitu yang pertama bank perdagangan, yang kedua bank pelaburan, yang ketiga adalah syarikat insurans, yang keempat adalah koperasi, yang kelima adalah pinjaman wang berlesen. Okey, yang pertama adalah bank perdagangan. Bank perdagangan adalah institusi kewangan yang dimiliki oleh pihak swasta yang motif utamanya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Fungsi bank perdagangan ialah kemudahan overdraft, menerima simpanan, memberi pinjaman, membuat dan menerima bayaran, mengurus pertukaran wang asing dan menawarkan perkhidmatan lain. Okey, bank pelaburan ialah memberikan pinjaman bersedikit kepada syarikat, korporat, badan berkanun dan institusi kewangan. Contoh bank pelaburan adalah Affin Investment Bank Berhad, CIM Investment Bank Berhad, Maybank Investment Bank Berhad dan Public Investment Bank Berhad. Okey, yang ketiga adalah syarikat insurans. Insurans bermaksud sejenis alat kewangan yang anda boleh beli untuk melindungi anda daripada sebarang kemalangan. Contoh, syarikat insurans adalah AIA Group, Great Eastern Life, Hong Leong Assurance, Prudential Assurance Malaysia. Okey, yang keempat adalah koperasi. Koperasi ialah sebuah pertubuhan sosioekonomi yang didaftarkan di bawah Akta 502 Akta Koperasi. Ia menyediakan perkhidmatan pembelian barang dengan harga yang murah. Okey, 3 jenis koperasi. Yang pertama, koperasi atas. Koperasi atas ini terdiri daripada orang individu sahaja. Okey, yang kedua adalah koperasi menengah. Koperasi menengah ini terdiri daripada koperasi-koperasi asas sahaja. Yang ketiga adalah koperasi atasan. Koperasi atasan ni ialah terdiri daripada koperasi menengah atau koperasi menengah dan asas. Yang kelima adalah pinjaman wang berlesen. Pinjaman wang berlesen ini bermaksud syarikat atau agensi yang ditubuhkan untuk membantu mereka yang mempunyai rekod CTOS atau senarai hitam, blacklist. Ia memberikan kadar faedah pinjaman yang tidak melebihi 18% setahun bagi pinjaman tidak bersyarah dan 12% bagi pinjaman bersyarah.